Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama kali saya ingin mengucapkan tahniah kepada POT yang berjaya menganjurkan Forum Warisan dan Kebudayaan ini bersempena Pra-Festival Ipoh International Art Festival 2021 yang bertemakan budi pemanjangan tradisi yang dijadualkan berlangsung dari 12 hingga 20 Disember 2020. Hari ini kita bertuah kerana dapat bersama dua orang tokoh di dalam seni ukiran Melayu di dalam satu forum yang bertajuk Seni Ukiran Melayu, Paksi Seni Visual Tradisional dan Kontemporari. InsyaAllah selama sejam kita akan mengupas serta membincangkan salah satu cabang kesenian yang penting di dalam kebudayaan dan tamadun Melayu. Seni ukiran adalah cerminan kepada ketinggian akal budi, kehalusan jiwa dan lambang identiti masyarakat Melayu. Ia lahir bersandarkan ilmu, pemikiran, falsafah dan kemahiran teknikal yang tinggi di dalam menzahirkan imajinasi dan perasaan masyarakat ini. Ia berkomunikasi melalui motif dan bahasa dengan keseimbangan rohani dan jasmani, estetika dan makna sebagai satu manifestasi visual worldview orang-orang Melayu. Sebelum kita memulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan dahulu latar belakang ahli-ahli panel kita. Yang pertama iaitu Encik Azhar Ibrahim. Encik Azhar Ibrahim merupakan seorang penyelidik bebas, artis dan arkitek. Semenjak tahun 1998, Azhar telah mengkaji tentang kesenian lama dan seni bina seperti wakaf, rumah, masjid, istana, ukiran dan artefak. Skop kajian beliau bukan sahaja tertumpu di Malaysia, tetapi merangkumi negara-negara luar seperti Indonesia, Thailand, Myanmar, Cambodia, India, Sri Lanka dan Nepal. Ahli panel kedua kita iaitu Encik Nurhaiza Nordin atau dikenali dengan panggilan Abeja adalah seorang ahli guru seni ukiran kayu Melayu yang tidak asing di negara kita. Hasil karya beliau telah dipamerkan di dalam dan di luar negara. Di atas pengetahuan dan kemahiran beliau, Nurhaiza telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan orang hidup di dalam bidang seni ukiran kayu Melayu oleh Jabatan Warisan Negara pada tahun 2018. Nurhaiza juga merupakan yang di-Pertua Persatuan Penggiat Seni Ukir Melayu Malaysia atau Pengukir. Nurhaiza kini juga adalah merupakan Profesor Adjung di Universiti Kebangsaan Malaysia dan UNIZA di Terengganu. Forum ini akan dibahagikan kepada 4 pusingan dan di dalam setiap pusingan saya akan mengajukan satu soalan kepada setiap ahli panel. Encik Azhar, kita ingin membincangkan sedikit tentang asas dan pengenalan seni ukiran Melayu. Pada pendapat Encik Azhar, apakah definisi umum seni ukiran? Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi berkaitan dengan seni ukiran, sebagaimana yang diketahui umum, definisi kepada seni ukiran itu adalah dia merupakan satu hasil kerja tangan, hasil hasil kerja tangan yang dibuat melalui goresan ataupun torehan pada satu-satu bahan. Sama ada bahan itu adalah kayu, batu dan apa-apa juga yang boleh. Itu dari segi definisi umum macam itu. Dan untuk membicarakan tentang seni ukir itu adalah dia telah membentuk satu cabang ilmu di dalam peradaban ilmunya tersendiri. Maknanya seni ukir itu mempunyai bukan setakat daripada orang membicarakan tentang teknik-teknik, malah terus boleh membincangkan sehingga ke peringkat falsafah. Jadi cara supaya saya melihat benda ini dalam konteks kajian dalam ukiran, seni ukir, saya menggunakan saya melihat ini dengan istilah-istilah penting
yang ada di dalam seni ukir itu sendiri. Maknanya dengan menggunakan kaedah soalan. Berarti contoh misal kata apa yang diukir, siapa yang mengukir, bagaimana dia mengukir, dan kenapa sesuatu ukiran itu dibuat. Mana dengan persoalan-persoalan itulah yang menarik lebih detail lagi kepada saya untuk melihat perkara ini lebih lanjut. Dan dalam persoalan ilmu mengkaji, melihat kepada seni ukir ini juga secara umumnya dia adalah berkaitan dengan satu istilah yang paling besar bagi saya tentang motif dan juga teknik dan juga motif begitu. Dan hebat juga ilmu seni ukir ini adalah kerana dia mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya dengan sejarah, dengan kebudayaan dan peradaban masyarakat sekeliling yang ada. Selain daripada tempat-tempat yang berlakunya pengukiran. Contohnya apabila di situ kita akan boleh buat perbandingan antara seni ukir yang ada di tempat kita dengan seni ukir yang ada di sebelah barat, seni ukir yang ada di sebelah Timur Tengah, dan seni ukir di sebelah China, Jepun dan sebagainya. So, dengan gabungan ataupun hubungan dengan disiplin-disiplin ilmu lain itu akan lebih mantap lagi ilmu ukiran itu untuk difahami. Dan orang-orang di Nusantara ini tertariknya dalam pengkajian kita, orang mengukir mempunyai tahap-tahap tersendiri dalam persembahan ukiran mereka, yaitu ada yang pekat dia mengukir itu kerana untuk Tuhan, ada yang mengukir untuk raja, dan ada yang mengukir untuk kegunaan masyarakat seperti sendiri. Dan kalau ukiran yang ada di tempat kita, yaitu seni ukiran yang Melayu di sini, adalah apa yang saya boleh nyatakan di sini, kita mempunyai hasil ukiran yang agung. Maksud di situ ukiran yang terhasil di seluruh dunia, ada tempatnya di tempat kita ini mempunyai hasil ukiran. Dari satu sudut seni visual ataupun seni halus, ukiran ini akan dibagi kepada dua. Ada pengukir yang mengukir untuk berulang kali membuat benda yang sama. Maksudnya dia akan mengukir sesuatu benda yang sama. Dan ada yang mengukir untuk tujuan khas. Maknanya diukirnya ukiran ini untuk special ataupun istimewanya satu-satu ukiran ini untuk satu ukiran itu saja. Itu saja. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih ya Cik Azhar di atas penerangan tadi. Soalan berikutnya saya ingin ajukan kepada Cik Noiza. Bolehkah Cik Noiza kupaskan sedikit secara ringkas sejarah seni ukiran Melayu itu? Terima kasih kepada moderator. Membicarakan tentang sejarah ukiran, ya selalunya sejarah mesti diutamakan. Seperti kata arwah guru saya ni, Rashidin Muslim, tanpa sejarah maka tiadalah tamadun dan ukiran itu sendiri. Jadi daripada kata-kata itu saya selalu membawa perkara ini ataupun ucapan beliau kepada mungkin generasi baru supaya mengenali sejarah itu. Jadi kalau kita lihat sejarah Melayu ini, kalau kita lihat di sebelah
Pantai Timur iaitu Negara Sukar yang bermula kerajaan Melayu daripada kerajaan Negara Sukar yang bertapak di antara Kedah dan Patani, Piala Patani dan daerah-daerah yang berdekatan. Jadi disitulah bermulanya tamadun Melayu. Jadi untuk kita melihat seni ukiran, cantik ukiran itu yang kita lihat, dan maka besarlah kerajaan atau gemilangnya satu-satu kerajaan. Jadi di situ kita boleh buat perbandingan ataupun buat rujukan. Kalau kita lihat di Semenanjung, di Kelantan adalah tempat yang dirujuk. Saya pernah diberitahu oleh beberapa pensyarah di universiti di Pantai Barat, Universiti Malaya, USM dan UKM dan sebagainya. Untuk peringkat awal pelajar-pelajar yang berkait dengan budaya dan sejarah ini, dia minta pelajar datang ke Pantai Timur. Maknanya yang kita tengok di sebelah Pantai Timur ini adalah tempat yang perlu dirujuk, mesti sampai sebelum bercakap ataupun membicarakan tentang ukir dan budaya. Mesti datang dari Kelantan dan Terengganu. Kalau boleh cross sempadan ke Patani, itu lagi bagus. Jadi di situ kita boleh melihat betapa penting, betapa besarnya pengaruh sejarah dan dalam budaya ukir sendiri. Jadi saya sendiri pun dibawa oleh guru saya, Allahyarham Yusudin. Dekat awal yang saya kenal dia ajak saya pergi ke Patani. Itulah apa maksud. Maksudnya kita melihat susul galuh yang paling tua di mana di Patani. Di Patani kita boleh melihat perkuburan masjid dan juga istana atau rumah-rumah lama. Tapi rumah dan istana sukar untuk kita lihat di setelah Pantai Timur dan dunia Melayu, kerana mereka membina dengan kayu. Maka itu ketahanannya tidak lama. Maksudnya paling lama pun 300 tahun, 200 tahun. Jadi berbeza dengan sejarah-sejarah Thai dan mana-mana di Indonesia menggunakan batu. Jadi boleh bertahan ribuan tahun. Jadi Melayu ni agak sukar, tetapi kita melihat juga dari bentuk bukan bangunan, iaitu bulu keris. Kalau kita tengok tajuk dan dulu-dulu lain, di mana dunia Melayu ini selalu berperang dengan Siam dan sebagainya. Jadi untuk nak bawa lari pintu ke agak sukar, maka mereka tinggal dan mudah dibakar. Jadi cepat luput. Jadi apa yang kita boleh bawa sebagai bukti iaitu bulu tajuk yang saya nilai dengan arwah guru saya, dia boleh bertahan sampai berapa ratus tahun ke 1000 tahun. Di situlah rujukan yang paling tua pada saya, bukan pada bangunan tetapi pada ulu, di mana walaupun dibuat daripada kayu, tetapi dia tidak terdedah kepada cuaca panas dan hujan. Kita selalu bawa dan kita simpan dengan baik, dan dia boleh bertahan sampai sekarang. Jadi itulah rujukan yang kami buat, iaitu sejarah itu sangat penting. Ya, kita telah mendengar bagaimana seni ukiran kayu itu tinggi sejarah dan falsafahnya, betapa penting kita untuk mengkaji latar belakang, definisi secara umum dan juga asal usul. Dan kita dibawa pergi melihat bagaimana budaya Melayu itu sebenarnya bukannya sahaja dia meliputilah yang luas. Tentunya seperti yang Cik Razia sebut tadi, sampai ke petani. Maksudnya kita kena mencari asal usul itu sehingga ke petani. Dan juga kita diberitahu bagaimana artifak-artifak tamadun Melayu itu
banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk kayu, dan kebanyakannya sudah hilang, sudah disebabkan oleh cuaca dan sebagainya. Tetapi ada juga yang tinggal, contohnya seperti apa yang disebut tadi sebagai hulu keris, tajung yang menjadi sumber utama rujukan kepada pengukir-ukir yang membuktikan betapa kaya dan betapa lamanya sejarah itu, dan sehingga kini ia dijadikan sebagai bahan rujukan yang penting ukiran dalam bentuk hulu tajung contohnya. Baik, untuk pusingan yang kedua, untuk soalan seterusnya saya ingin bertanya dengan Cik Nur Aizah. Bolehkah Cik Nur Aizah ceritakan tentang proses kajian yang telah dilakukan dan aplikasinya melalui pengalaman mengukir itu sendiri, contohnya daripada aspek teknikal sehingga ke falsafah. Proses ini bermula daripada kajian dan juga selepas kajian kita melakar. Selalunya sehingga saya pergi ke Patani sampai saya menjelajah ke Sulawesi, Ujung Pandang. Selama 10 tahun saya bersama dengan Abu saya Nasruddin. Dia menekankan kepada status lakar, merakamkan jangan dalam bentuk kamera saja, yang ambil kita tangkap gambar kamera saja, tetapi mesti satu lagi proses yang perlu, iaitu yang akan lekat pada tubuh badan kita, iaitu melukis itu sendiri. Jadi saya pernah duduk dalam kubur di Katangka, Sulawesi selama 2 jam dalam hujan panas. Tengah hari tak hujan panas, tanpa rasa risau, takut dan sebagainya, kerana kita akan melihat fikiran peninggalan yang orang dulu lebih daripada 300 tahun yang masih utuh. Jadi di situ bermulanya semangat kita untuk mencuba. Jadi untuk kita menghasilkan satu lakaran fikiran itu diukir, mesti kena ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan dan kefahaman yang itu, kita tidak boleh memperturunkan seni di atas tali. Jadi itu melibatkan rasa yakin, keyakinan diri, itu penting. Saya bermula dengan ukiran yang sangat buruk dan saya pamerkan di museum atau di Balas Seni Lukis. Kebetulan ukiran pertama air tangan saya yang saya kebetulan bagi kepada bapa saudara saya, dan saya untuk dipamerkan saya beli. Itu air tangan pertama saya, di mana saya pamerkan ukiran yang masa itu kita tidak ada apa-apa ilmu, cuma ilmu kehendak saja, nak buat, rasa nak buat dan sedikit ilmu boleh melukis. Jadi bila dipamerkan, dia tanya kenapa ukiran yang begitu buruk yang tak cantik dipamerkan. Tidak, itu proses. Saya sendiri nak tengok, kalau ukiran saya ukir 40 tahun dulu, kalau sekarang ini masih sama macam itu, bermakna saya fail dalam pengajian kita. Jadi itu yang saya pamerkan, dan sebenarnya saya nak tunjuk ke generasi muda, jangan takut untuk mencuba. Itu proses yang harus iaitu saya nak ceritakan, saya sentuh ke kerana nak tunjuk keyakinan. Keyakinan itu penting selepas kita belajar. Bila kita belajar memahami dan menguasai ilmu yang kita belajar dari permulaan, dengan kita bermula dengan mengkaji, melakar, lepas tu mengolah, mengubah sendiri. Proses itu yang sangat sukar ialah menerapkan elemen-elemen tradisional tua itu kepada di dalam karya itu. Walaupun olahan yang berbeza, yang berlainan daripada yang orang-orang buat, tetapi elemen-elemen yang wajib tidak boleh diubah. Di situ identiti sebenar mewakili warisan dan bangsa Melayu. Jadi ramai tak tahu apa yang patut kita kekalkan, yang mana patut kita boleh ubah. Susah. Jadi untuk macam saya cerita awal tadi, sukar untuk kita, sebab saya dalam ni 40 tahun
Dan saya pun dalam 30 tahun itu baru saya dapat memahami, baru dapat memahami dan proses itu. Jadi saya sangat suka masa itu. Jadi kalau saya bercerita perkara ini kepada generasi baru yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mereka tidak dapat mengesan atau detect. Jadi oleh sebab itu kita kena fikir dengan pihak universiti ke apa untuk buat satu modul untuk tidak jadi 40 tahun. Kita percepatkan. Itu yang saya nampak proses itu. Dan proses selepas pada proses Melaka itu susah kerana dia adalah satu papan yang kosong macam meja ni untuk digarapkan sesuatu idea, diperturunkan di atas itu mengikut peraturan yang betul. Peraturan, bukan buat sedap-sedap tu, dengan kefahaman dan pengetahuan yang kita ada. Di situ kena ada keyakinan. Jadi proses selepas melakar, maka proses seterusnya melakar itu bukan dah kita lukis itu siap lagi. Kalau saya sangat menekankan kepada kualiti dalam bentuk bukan cantik saja, tetapi 50% ke atas mesti mengekalkan ciri-ciri tradisi dan warisan sendiri, supaya peninggalan sanak yang ditinggalkan oleh orang yang tua dalam dulu supaya dia tidak hilang. Jangan nanti dia orang kata dalam kubur kita dah berjalan ke sesuatu yang sesat. Itu selalu ingat. Jadi selepas proses saya letak biasanya 1 minggu baru kita tengok ada yang di dalam tempat yang perlu diolah, diubah. Kemudian sampai satu tahap di usia kita tu kita tak perlu orang untuk menyemak sebagainya. Kita kena tengok sendiri. Jadi bila dah confirm dapat, barulah kita tebuk dan barulah kita mengukir. Tapi saya sendiri, saya lebih suka generasi muda, budak-budak muda ni dilatih supaya dia mengukir sambil kita dengan sekali dengan dia sebab dalam masa yang sama mereka akan faham juga cara yang mudah dia kena dalam lapangan. Dia tak boleh bercerita saja, kita dalam lapangan. Jadi maknanya dia tahu. Bila dia orang mungkin kita boleh cerita yang detail-detail yang besar-besar ni. Ini salah kalau kita buat orang ni tak cantik. Jadi maknanya dia faham masa dia buat kerja tu. Itu saya melatih sekarang ni ada dalam 3-4 orang yang saya nak bawa. Sebab saya risau Pak Arwah Rashidin meninggal, guru saya tu meninggal umur 48. Saya dah 57. Saya dah ada bonus 9 tahun. Bonus. Jadi saya takut kita pula tengok. Jadi tak sempat nak berturunkan. Jadi sayang sangat. Jadi itu antara projek yang saya anggap paling besar yang saya perlu lakukan dalam masa terdekat ini untuk menurunkan apa-apa yang kita faham, yang kita ada supaya dia boleh teruskan. Itu proses yang mana yang soalan yang diberi kepada saya. Okey, baik. Cik Azhar, bolehkah Cik Azhar terangkan proses kajian berkaitan motif dan bahasa seni ukiran serta segi benda tradisional kami? Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator. Soalan ini agak mencabar bagi saya. Soalannya adalah bagaimana proses untuk nak memahami motif dan bahasa di dalam seni ukir. Maknanya rupanya dalam seni ukir ini dia ada kena faham motif dan dia ada bahasa. Itu lebih mencabar lagi bagi saya untuk nak memahami dia. Jadi ada beberapa perkara, ada 4-5 poin lah yang penting lah yang saya boleh kongsikan untuk bersama. Dalam perjalanan saya untuk nak faham tentang bahasa ukiran ini adalah tentang bagaimana apabila mula-mula saya melihat proses saya buat magic drawing, lukisan ukur pada umur-umur. Ini saya ukur rumah dan kemudian saya ukur dan part of bahagian daripada rumah tu dia ada seni ukir. Jadi dalam seni ukir tu yang saya tak faham apa dia yang saya lukis.
Kali itulah saya jumpa dengan guru saya juga, Nur Haizah, dan juga Arwah bin Rashidin. Kemudian mereka inilah yang membincangkan secara falsafahnya kepada saya untuk membincangkan benda ini, sehinggalah terbentuknya satu sekolah, kita panggil sekolah kita, school of thought dalam seni ukir langkah sukan. Okey. Jadi apabila cabaran itu, saya cuba rumuskan, saya ringkas. Pertama, sebagai seorang penyelidik, pasti semana-mana penyelidik pun dia mesti kumpulkan data. Jadi data apa yang saya selidiki dan data apa yang saya collect? Yang saya collect itu adalah data dari segi gambar dan juga sebagaimana yang Abijah cerita tadi, lukis. Pasti lukisan-lukisan yang ada dekat gambar tadi. Kemudian interview lain. So semua data-data itu, tapi saya hanya collect data saja. Selama 3 hingga 5 tahun saya collect data saja. Tak tahu macam mana nak masuk data. Di mana dia masuk. Kemudian apa situ saya mengenali ukiran itu, rupanya secara asasnya kita kena faham tentang pola. Pola apa dia pola? Pola adalah bentuk. Jadi dalam ukiran, kalau kita nak baca satu-satu bahasa dalam ukiran itu, kita tak faham bentuk, dia duduk di kategori mana. Mungkin kita boleh nak baca, mana mungkin kita tak tahu huruf dia mana. Okey? Jadi kita kena tahu bahawa pola ini adalah daripada pola bujang, daripada pola yang seterusnya, daripada apa yang sampai melarat, sampai ke yang lebih complicated. Kemudian dalam poin yang seterusnya adalah dari segi nak kena faham tentang daripada pola tadi adalah tentang motif. Nak faham motif ini, tak semua orang yang boleh berbincang dengan motif. So tentang motif, kefahaman tentang motif, kita kena faham tentang orang sekitar dulu. Oleh orang sekitar di situ dia buat apa. So motif apa yang dia cuba buat. Berarti itu yang saya highlightkan tadi. Nak faham ukiran ini bukan sekadar kita pergi faham teknikal dia saja, sekadar apa yang diukir. Kita kena faham dulu dari segi hubungan lain, antara masyarakat, antropologi, sejarah dan sebagainya. Dan kemudian sehinggalah bila kita sebut pasal bahasa, kita nak kena soalan macam mana kita mempertuturkan dengan indah bahasa itu. Jadi bagaimana kita nak garapkan kefahaman, kita nak baca seni ukiran itu. Jadi kita nak baca seni ukiran itu sampai ke peringkat kalau bahasa dipanggil sastra, sampai ke boleh buat sastra satu bahasa itu, maknanya masuk dalam bahasa itu. Jadi masuknya ukiran itu dia duduk di sampai kita faham gaya seni ukiran, gaya bahasa ukiran dia sendiri. Maknanya, contoh saya bagi, apabila saya melihat gaya yang diukir oleh Nur Haizah, maka saya membacanya dalam konteks sastra ukiran Nur Haizah. Kalau saya jumpa artifak-artifak yang lama, dan saya cuba membaca melalui sastra artifak lama itu. Dengan kata lain, untuk nak fahami motif dan bahasa ini, kaedah yang tadi kita kena faham satu persatu. Dan sebenarnya yang saya dapat melihat di sini lah, ukiran ni adalah sesuatu yang hidup. Walaupun orang pengukir itu sudah mati, ukiran yang dibuat itu pun disimpan di mana-mana. Bila dijumpa oleh ukiran itu ataupun bila diambil ukiran itu, sebenarnya ukiran itu tidak mati. Ukiran itu adalah hidup. Kenapa kita kata hidup? Sebab dia boleh dibaca. Seperti buku itu tidak mati. Ambil buku, baca balik semula. Sebab boleh diungkapkan, boleh diterjemahkan pula. Begitulah sebenarnya di dalam ukiran itu sendiri boleh dibaca. Maknanya dia ada. Sebab itulah yang kita katakan ilmu ukiran itu sebenarnya mempunyai satu peradaban. Lebih lagi peradaban ukiran yang ada di kita, tempat kita. Syarat dengan ilmunya tersendiri. Baik, terima kasih Zazah. Ini satu. Ya, begitu menarik ya penerangan daripada Nur Haizah dan Azhar. Bagaimana proses itu penting dan ilmu ya, ilmu. Dan saya tertarik dengan ungkapan ukiran itu hidup. Hidup dalam arti kata dia boleh memberitahu kita sesuatu dengan bahasa dia. Dan Nur Haizah pula menceritakan tadi bagaimana kita perlu mengkaji. Kita membuat lakaran, olahan dan menerapkan elemen-elemen tradisi di dalam
ukiran. Dan bagaimana kita nak mengenal bahasa ukiran itu sendiri, daripada pola, bentuk, motif, dan juga memahami bahasa di dalam ukiran. Ini sangat-sangat yang menarik. Diharapkan generasi akan datang boleh belajar tentang memahami bukan sekadar dari segi aspek teknikal, tetapi bahasa dan falsafah itu sendiri. Baik, untuk pusingan seterusnya, pusingan yang ketiga, kita ingin mengenal sedikit sebanyak tentang ukiran lama atau ukiran tua. Saya ingin bertanya pada Cik Muhaizah, bolehkah ceritakan sedikit tentang motif-motif lama atau motif tua yang masih dipraktikkan sehingga kini oleh pengukir-pengukir? Adakah berlaku revival masih lagi dipraktikkan sehingga sekarang? Ya, itu satu isu yang sukar untuk ditangani sekarang. Sebab saya ni memang ekstrim dari saya lahir dengan mengekal, jaga. Maka guru kita terkesan menjaga, polisi. Satu tanggungjawab satu korban yang sangat berat itu. Tapi dalam sana pun kita tidak boleh melanggar, tidak boleh melawan arus. Itu ikut, tapi dalam masa kita ikut harus kita kena pandai, kena bijak untuk menyeimbang, menjaga. Jadi saya telah mempelajari tradisi saya. Hampir semua ukiran-ukiran di rumah-rumah dan bangunan-bangunan dan juga tubuh-tubuh hampir 80% atau 90% saya telah merakamkan dalam bentuk lakaran. Saya ada beribu lakaran. Boleh nak buat satu pameran lakaran ada? Boleh. Mungkin dua pameran sekali tu boleh. Banyak sangat. 2000 ini. Jadi di situ saya buat saya simpan, saya risau. Jadi bila nanti saya tak ada nanti apa yang terjadi dengan, saya cuba untuk membukukan. Tapi bukan dalam bentuk nak tulis sangat, tapi kompas saja yang boleh dilihat oleh generasi yang datang untuk rujukan sumber kita. Sebab yang orang sekarang akan buat masa depan. Sebab masa itu kebetulan masa saya buat riset 10 tahun, saya kebetulan dah jadi usahawan ukiran. Jadi saya adalah sedikit duit di mana saya boleh nak mana tu. Dan tentu saya bujang lagi. Jadi saya ada peluang itu untuk menyimpan, merakamkan ini lakaran-lakaran. Dan sebenarnya lakaran yang saya buat tu saya ambil direct daripada tempat yang saya. Jadi mana itu yang tradisi, di mana di situ saya buat kajian bagaimana mereka mengekalkan. Tapi saya percaya juga kalau 1700 kalau kita melihat artifak yang berusia 1700 atau 300 tahun, mereka sebenarnya pada masa itu mereka adalah contemporary masa itu. Cuma bila masuk zaman kita kata itu tradisi. Tetapi saya percaya dalam contemporary masa itu dia telah merubah daripada olahan itu, merubah mungkin 20-30% merubah, tetapi asas yang elemen-elemen yang perlu dikekalkan dia tetap terap bersama dengan lakaran yang moden yang baru masa itu. Jadi sekarang ini tak salah kita untuk menolak, tetapi membawa elemen-elemen yang ditinggalkan itu, elemen-elemen yang penting macam bunga, daun, cara silatan, itu elemen yang penting yang perlu dikekalkan. Dan gaya pengukiran juga ikut yang dulu. Itu yang saya nampak. Jadi tidak timbul masalah ambil yang itu 100% bawa sampai ke saya, itu saya juga tidak relevan. Nanti orang kata benda tu kalau macam kita tak ada idea, kan? Macam langsung kita. Jadi kita boleh merubah mengikut
peratusan-peratusan yang dibolehkan. Habis itu kita kena melihat sendiri. Jadi soalan yang tadi masih menekalkan elemen-elemen yang penting. Tetapi bila kita duduk dalam satu era yang memerlukan kita kena buat mengikut tak kita dipengaruhi sebenarnya, walaupun kita tengok negara tahun 400 tahun tu Portugis dah masuk dalam. Mana pengaruh barat dah ada. Belanda sebab ada motif-motif bunga Melayu yang dikata gaya Belanda. Sebab kita dah ambil olahan Belanda tu yang dimasukkan elemen-elemen kita, dan pasu bunga tu masuk daripada barat juga, daripada Cina. Sebab masa Melayu sebenarnya tak ada tu. Jadi bila digabungkan saling pengaruh mempengaruhi, ya? Jadi maka lahirlah satu karya ataupun bentuk Melayu. Jadi kita tak boleh nak kata Melayu sendiri. Melayu itu sebenar dibuat oleh orang Melayu, ya? Dipahami oleh orang Melayu, dibikinkan oleh orang Melayu, diolah, desain oleh orang Melayu. Maka itulah orang Melayu, dan dipahami ataupun ditafsirkan juga oleh orang Melayu, maka itu terpanggil orang Melayu. Kalau kita ambil yang Cina, ataupun kita orang Cina mari buat, kita tak boleh buat orang Melayu. Itu yang saya garapkan 4 perkara yang memberi bukti yang ukiran itu ukiran Melayu. Yang mesti dibuat oleh orang Melayu, dipahami belum dibuat itu oleh orang Melayu, diukir oleh orang Melayu, dan ditafsirkan dalam konteks kefahaman orang Melayu. Mana kita kan budaya kita macam mana ini, kita menceritakan macam saya cerita sebelum tadi, di mana ukiran simetri yang paling popular pada kita simetri. Simetri itu dan pokok ataupun motif yang kita buat itu kita kata motif tamburi. Tapi bila dilihat sebenar di ukiran, tidak, dia bukan untuk ukiran buri. Jadi kalau orang tak tahu, mana saya tak sama pun dengan pokok. Yang kau duduk ambil pokok kategori, bertiga mau tak ikut sama kategori. Sebab dalam Melayu ni kaya dengan kias. Bukan kaya dengan kias saja, dia ada sebahagian daripada hidup kias ni. Orang Melayu, ingat masa kita budak-budak dulu, kalau kita naik dinding panjang, mak kita kata apa? Turun tu dia terpanjang lagi. Naik lagi. Jadi dia itu adalah kias. Ya. Jadi kita orang Melayu mempraktikkan benda itu secara tidak sedar. Jadi dalam konsep pengukiran juga, dia tidak ambil direct. Satu direct itu adalah kalau kita tiru betul pokok ataupun tumbuhan yang Allah Ta'ala buat, jadi kita macam nak, orang Melayu akan rasa macam nak mencabar. Orang Melayu tidak nak benda tu. Walaupun kecil, kita ni orang yang wakil, orang Melayu kita ni sebuah segi untuk wakil. Jadi tak nak, itu hak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buat, jadi macam kita nak mencabar dia. Kita akan rasa kita lebih molek dan sebagainya. Takut jadi macam tu. Jadi maka orang Melayu kita mengkiaskan tumbuhan yang dilihat itu, kalau tak bagi nama tak boleh pula. Jadi kena bagi nama seimbas, seakan-akan. Mana pokok ketan buri apa yang kuat? Yang kuat ialah motif bunga dia ada kelopak dia. Dan juga bentuk buri itu. Betul atau duduk dia tu macam buri. Jadi kita ambil elemen-elemen yang kuat pada tumbuhan itu. Maka diolah, dikiaskan, diekstrakkan ataupun dimujaratkan dalam bentuk yang sesuai dengan orang lain. Ya. Lepas tu pula, pengukirannya, dia tidak melukis, orang lain dia tidak ukir cara menunjuk, tajam. Lepas tu ukiran lain bila kita pakai tangan kita letak atas ni, dia selalu kami dia jadi dia tidak melawan, dia tidak berkata. Dia itu dipanggil, itu dalam proses pengukiran, bukan motif, bukan dalam proses melukis motif. Itu lain, dia dua perkara yang berbeza. Jadi dipanggil bersifat macam malu, menghormati, itu difahamkan oleh orang apa. Bila saya nak sebut tadi berkenaan dengan orang Melayu berkias
Ya, dia kias itu penting ya. Kias Pak, kita orang Melayu sangat apa-apa pun semua berkias. Semua berkias. Nak marah kau orang pun dia kias, dia pusing, dia corner balik. Nak menjawab soalan-soalan soal pun dia pusing, dia tak pergi direct, dia tak macam bahasa-bahasa lain yang begitu. Jadi kalau dia nak kata orang pun dia kata dengan berkias. Dia sindir, dia cubit ataupun dia cekik. Sebab tu dalam seni ukir Melayu pun ada cubit dan cekik itu. Ada dalam tu. Sebab itu ada sebahagian daripada masyarakat yang diamalkan oleh orang Melayu. Sebab orang lain tak boleh buat. Sebab perangai orang kita, aturan yang kita buat dan budaya itu sendiri melampangkan. Sebab ukiran adalah identiti. Orang tak luas, identiti itu dah menceritakan keseluruhan PR perangai orang Melayu kita. Jadi itu, jadi balik kepada motif tradisional tadi kan. Sebab tu elemen-elemen yang tertentu saja yang kita pegang. Walaupun kita diolah. Jadi saya cuba selepas 5 tahun saya buat research, saya ni seorang yang memegang amanah jaga kekeran tradisional. Tiba-tiba saya dah nak keluar pergi ke contemporary dan modern design ni. Jadi saya perlu ada jawapan. 5 tahun saya buat research, bukan 5 tahun research saya buat ni senang. Nak menjawab persoalan tu. Jadi bila saya buat 5 tahun selepas itu saya pun yakin buat satu karya yang dalam bentuk yang lari daripada peraturan tradisi. Bukan orang lain, anak bos diri saya soal. 2 orang mari soal. Apa lagi? Sesak tu lah. Itu soalan. Manager kan. Itu di situ, waktu saya kata nak tanya ni berkenaan ukiran tradisional ataupun modern. Dia kata kalau nak soalan dalam tradisional dia masalah. Maka itu kita tutup buku tradisi, kita tutup buku tetapi dalam walaupun kita menghasilkan karya-karya yang sudah keluar daripada skop itu, tetapi kita harus, kerana kita dah 40 tahun dalam bidang ni, kita letakkan elemen tu mana bawah sekali. Contoh, kalau kita orang Melayu musim ni, bulan 12 ni, kalau kita pergi New York, apa musim kan? Sejuk, winter lah, minus 4, minus 3, mungkin 30. Jadi kita orang Melayu pergi sana. Adakah kita makan gini lagi, naik kembang lagi? Black card, baju tea pagoda, nak pergi ke New York kan? Tidak. Tetapi kita kena pakai baju, bulu apa semua kan. Maknanya kalau kita tengok dalam satu tubuh badan tu, berapa peratus yang boleh nampak Melayu? Muka je, maknanya 20%. Tapi kalau kita pergi sana, jumpa orang Melayu, tengok rupa kita, mesti dia kata tengok. Maknanya kita masih bawa elemen Melayu tu. Walaupun dah satu jumpa kita pakai 80% tu, dah ikut barat. Itu juga makna konten tu adalah keadaan semasa memerlukan benda tu, dah perlukan konten keadaan semasa. Maka kita bawa sedikit 20 ke 30% itu cukup untuk menjelaskan atau memberi satu gambaran yang bahawa boleh trace yang Melayu. Contohnya kalau kita bawa ukiran tadi, kita dah buat satu contemporary design, kita bawa pergi di New York. Adakah orang boleh kenal kalau kita bawa? Orang kalau persekutu kita letak, orang akan tengok. Ini untuk macam mana? Walaupun besar ni, sikit saja, signature yang orang boleh mengenal bahasa. Itu maksud. Penerangan yang menarik daripada Beja tentang bagaimana motif-motif lama masih lagi dikekalkan, dan walaupun di dalam dunia kontemporari masih boleh digunakan, masih ada elemen-elemen Melayu dimasukkan. Bagi kita tidak boleh melanggar arus ya. Tetapi elemen-elemen itu masih dikekalkan di dalam konteks kontemporari. Untuk Cik Azhar soalan seterusnya, sebagai seorang artis kontemporari, boleh Cik Azhar terangkan bagaimana motif-motif tradisional dapat diaplikasikan dalam konteks seni kontemporari? Sebelum ini kita membicarakan tentang bagaimana Cik Azhar
mengkaji tentang bahasa motif dan bagaimana pula aplikasinya dalam konteks kontemporer yang biasa lakukan. Satu lagi soalan yang cukup mencabar. Jadi begini, sebelum saya jadi seorang artis kontemporer ataupun dalam konteks kerjaya saya sebagai seorang desainer dan arkitek yang melukis ataupun mereka bentuk desain-desain moden ini, saya bersyukur kerana saya telah melewati satu masa iaitu tempoh pengajian, iaitu pengajian dalam seni tradisi, sama ada seni halus iaitu seni ukiran dan juga seni linear. Jadi bila disoal tentang seni kontemporer, maknanya daripada seni tradisi masuk di dalam kontemporer, Raja pun ada kupas sedikit banyak begitu menarik sekali. Jadi saya cuba sama-sama kita hari ini membincangkan tentang apa perbezaan seni ukir kita dengan seni ukir di barat. Okay, kita ambil dua saja dulu antara kita dengan barat ini. So kalau bagi saya, pengamatan saya, apa yang diukir oleh barat itu, kalau dilukis itu dipanggilnya realisme. Secara realisnya dia melukis kalau buah anggur lah dia jadi sebiji. Cuma cantiknya buah anggur tetap anggur dan daun anggur benar. Okey. Kalau dia lukislah bunga labu, buah labu, begitulah yang dia dilukis dengan cantiknya, kehalusannya bunga labu tersebut. Tapi apa yang berlaku di tempat kita, sebagaimana Raja cerita tadi, kita ini berlapis ataupun dalam konteks tekniknya disebut secara abstrak. Rupa-rupanya orang kita ini sudah tinggi nilai pengamatan hasil karya dia telah mengekstrakkan benda itu sehingga kita tak kenal. Kita terpaksa cari pakar-pakar, contoh misalnya kata asam pundan. Oh, rupanya asam pundan. Oh, tengok pula bunga ni. Ini bunga popular, maknanya. Tapi kalau dicek balik, ada unsur-unsur bunga popular yang dimasukkan di dalam ukiran ini. Oh, begitu. Jadi bunga ketumbit. Oh, bunga ketumbit pernah dengar? Macam mana bunga ketumbit itu tadi? Macam itu. So bila cek balik, oh betul bunga ketumbit ini dengan jejarian dia punya bunganya begini. Maknanya orang Melayu dia tidak lukis sedikit, dia tidak realiskan benda itu secara itu. Dia buat abstrak tu. Ini hasil bukan setahun, 2 tahun, bukan 10, 20 tahun, beratus-ratus tahun dia sudah ada nilaian abstrak di dalam dia punya corak pemikirannya. Baik, saya nak kembali balik pada kontemporer tadi. Jadi apabila kita mengkaji tentang benda itu, jadi cabaran sekali lagi kepada saya dalam seni halus, bagaimana untuk saya berkarya untuk membawa elemen-elemen tadi. Suka saya membawa kepada semua beberapa karya saya dalam siri Cakur series, maknanya dalam Cakur series ni saya mengambil satu pendekatan daripada artifak. Saya kumpul artifak yang penting dan saya lukis balik dalam skala yang besar. Skala itu adalah dilukis dengan secara kefahaman falsafahnya adalah bagaimana ukiran itu diukir dengan pahat dan kayu. Maksudnya antara pahat dan kayu terbentuklah satu ukiran. Maka cabaran bagi saya cuba membuat hasil itu dengan arang dan juga canvas. Dua elemen. Walaupun berbeza, tetapi saya tidak boleh tertipu bahawasanya daun ini adalah daun yang nak susut pada ini. Tak boleh. Berarti apa yang saya cuba letakkan di situ adalah satu working drawing ataupun lukisan yang boleh di skala. Boleh di skala kecil dan boleh sebab apa yang dilukis, apa yang asal yang dilukis juga daripada satu genggam hulu tajuk yang mana saya besarkan sehingga satu lempuk. Jadi apabila saya buat dalam konteks yang baru, maka orang boleh melihat visual saya dalam konteks satu hasil yang betul, dari segi skala dan perkadarannya. Yang pertama. Yang kedua adalah dari segi series makhluk-makhluk mitos yang ada di dalam hikayat-hikayat Melayu. Contohnya seperti naga, matara dan sebagainya.
Jadi saya membawa pendekatan itu yang mana di dalam hikayat Melayu ini dia ada cerita tentang dia panggil watak-watak yang ada di dalam hikayat Melayu, wayang kulit dan sebagainya, makyum dan sebagainya. Jadi antaranya adalah contohnya seperti naga. Jadi naga itu ada di mana-mana saja di seluruh dunia. Naga ada di Amerika, naga ada di China, naga ada di Asia, ada di India, naga ada di Jawa, ada di Bali, dan naga ada di dalam Kasuka. Yang Kasuka di mana? Di sini. Mana dikamkan dengan kekuatan di tanah Melayu kita. Jadi ada juga naga sini. Jadi naga itu apabila dipat, naga itu sendiri itu sudah nampak dah. Naga kita itu ada naga biasanya yang berbelalai, ada apa mahkota. Naga Bali pun begitu juga. Tetapi hampir sama. Tetapi bila dipadankan dengan ukiran Melayu, yang kita faham ukiran Melayu ini bukan ukiran Jawa, bukan ukiran Bali, ukiran Melayu bila kita pakaikan pada naga tersebut, maka kita tengok naga ini naga saudara ni. Namanya dari segi falsafahnya dia adalah kita lihat itulah penting elements yang kita letakkan di dalam tubuh yang bernama naga tadi. Tapi kalau kita letak juga pada Makara, Makara adalah satu haiwan mitos yang ganas dalam cerita-cerita hikayat. Jadi macam mana? Rupanya biasanya daripada kaki buaya, kepala belalai dan macam-macam watak lain. Tapi apabila saya cuba saya buat body dulu, kemudian saya masukkan ukiran itu adalah ukiran Melayu. Jadi maknanya itu adalah hak mutlak adalah saya cara orang Melayu lah. Begitu. Dan seterusnya untuk elements lain adalah saya sendiri sebenarnya buat itu sebenarnya saya nak faham macam mana garisan dalam ukiran itu penting untuk kita faham. Maknanya dalam seni kita dengan garisan yang ringkas saja kita dapat faham bahawa ini adalah garisan yang memang elements ini adalah elements Melayu. Jadi apa yang saya lihat di sini adalah bagaimana saya cuba membawa dari segi apa dipanggil asimilasi antara yang lama dengan yang baru untuk boleh dibawa sampai sekarang. Baik, terima kasih Cik Azhar. Satu penerangan yang menarik ya. Yang apa yang tertarik di sini penerangan daripada Cik Azhar dengan Cik Mahisa adalah elemen abstrak ya. Kiasan dalam seni ukiran, motif-motif itu adalah dan memang ada abstrak dalam situ ya. Dan dia berpunca daripada sifat orang Melayu sendiri yang suka berkias. Dan peralihan itu tidak ada masalah bagi mana ni the nature of abstract itu dah ada dalam seni Melayu dan di bawah seni contemporary itu maknanya tidak ada konsep itu sama abstract. Sangat menarik. Baik, kita ke pusingan yang terakhir, iaitu kita nak rumuskan bukan rumuskan, maknanya kita nak mungkin persoalan terakhir lah. Saya rasa mungkin persoalan ini sangat penting juga setelah kita membicarakan tentang seni ukir secara keseluruhan. Okey, baik, Baja. Mengapa seni ukiran Melayu ni penting untuk dipertahankan dan bagaimana cara untuk kita pertahankan untuk generasi ke depan? Dapat Baja. Sangat suka pada saya, tetapi itu adalah cabaran yang harus kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengekalkan, mempertahankan dan meneruskan, mencari jalan. Di mana kita tengok generasi sekarang pun tak ramai yang mengukir. Soal mengukir ni dia ada satu istilah iaitu kena bertumas. Bertumas ni maknanya kena tunggu. Contoh ni maknanya buah baru siap. Jadi nak cari pulau muda yang begitu susah sekali. Perlu tekun. Kalau nak tekun, kalau tak pandai tak minat saja juga. Untuk mendapatkan itu sebagai satu segelitir saja yang berminat. Itu pun mari daripada perasaan di sini, rasa nak.
Tapi sukar juga mungkin dia orang yang tidak dia ekonomi tidak suka sekolah, dan jelas sekali kita tengok sekolah pun dia tak pergi. Kalau dia pergi pun dia lewat. Jadi makna disiplin itu dah. Saya sendiri pun sama asalnya dulu. Tetapi selepas kita baru tercimpung dalam bidang ini, sebenarnya disiplin itu sebenarnya lebih daripada mana-mana bidang. Jadi disiplin ini perlu di praktiskan, sebab untuk menyiapkan. Jadi untuk soalan tadi untuk macam mana nak kekal, kita betul faham. Macam saya, kenapa saya tu sangat bidang ni, sangat jaga bidang ni, kerana kita faham. Bila bukan ukiran ni bukan sekadar mengukir dan untuk mendapat pendapatan. Dia bukan satu kerjaya. Kalau kerjaya baik kerja lain. Saya boleh cadangkan baik kerja minyak dan offshore tu gaji RM15,000 sebulan. Sebab itu kalau pelajar atau pelajar-pelajar orang muda datang mari dia kata kalau boleh cari kerja lain. Jadi macam mana pula nak menjaga bidang ni, tiba-tiba kita sendiri yang menahan bidangnya dan buat. Mana orang yang betul-betul, maknanya betul-betul yang kalau nak jadi komando kan kena selah dalam air tu. Maknanya setengah jam baru melayak jadi komando. Kena panah jemur satu hari baru boleh. Jadi kalau kita nak orang yang betul-betul, walaupun seorang tapi dia dapat mewakili. Seorang tu dah sebenarnya dapat mempertahankan apa yang disoalkan tadi. Jadi mana susah untuk dapat. Kalau macam Roh Sidin, gambar orang kata nak cari 100 tahun lagi seorang macam dia kata. Kita ni ujung kuku dia ada. Dia nak cari macam dia ada. Tapi dia ada. Bila dia wujud saja, maka ada selalu orang-orang yang diperturunkan, yang hasilkan oleh dia. Dia sendiri pun tahu. Sebab saya ni kalau dengar dia, saya rasa saya seorang mungkin yang pada dia seorang pada. Mana kalau dia nak petuk kita seorang pun ada. Tak perlu ramai. Anak murid yang praktis lah, anak murid dia ramai. Yang kalau macam adik mak sendiri, adik mak sekarang tu, dia dalam konteks yang berbeza. Dia dalam merakam dalam bentuk kalau ada dalam catatan dia. Saya ni orang yang praktis ukiran tu sendiri. Jadi dia bercakap dengan saya tentang ukiran. Dia tak boleh bila dia bercakap, kalau kita tak serap, dia akan jadi sakit. Maknanya sebab dia bercakap dengan betul-betul dengan emosi, dengan perasaan. Jadi bila kita tak boleh serap, tubuh kita terserat, dia akan tendang balik kepada orang yang bercakap tu, maka penyakit kemari dia semula. Dia tak boleh, itu sukar, maka dia kena cari orang yang betul-betul boleh serap. Itu cerita lain lah, untuk memahami konteks ini. Jadi saya sedang merangka dan saya tahu kalau ini akan kemungkinan akan jadi pupus ukiran tradisi itu. Tapi ukiran yang ada, mesin dah ada dah. Saya pun di offer oleh pihak Timberport untuk dapatkan mesin-mesin untuk memenuhi permintaan daripada luar negara dan sebagainya, pasaran global. Tapi itu tak apa, itu bisnes. Walaupun dalam bentuk outline saja, itu dah nampak ukirannya. Jadi untuk yang kita bincang itu ukiran tradisional. Sebab ukiran tradisional ini dia adalah simbol, identiti bangsa kita. Kalau tidak, sebab antara yang kita boleh kenal satu identiti bangsa ialah ukiran. Yang lain banyaklah minat pantunnya dan sebagainya. Tapi ukiran itu jangan ingat ukiran itu hiasan tu, menghias itu saja tidak. Dia telah mewakili. Kita tengok ukiran ini, kalau kita tengok ni istana. Ini bunga bangsawan. Dulu dia ada bunga-bunga yang hanya istana saja boleh pakai. Dan diukir oleh orang yang nombor satu zaman tu. Baru dia buat, kalau tidak akan buat. Sekarang ni istana, museum, siapa pun boleh buat. Lepas di Japara pun. Sebab dia kira murah, dia tidak kira apa yang terhias di istana itu adalah identiti bangsa kita. Itu yang saya risau.
dan saya rasa sangat berkecil hati lah. Sebab sebab kadang orang tidak faham apa yang kabel buat kita dapat, kabel tak kuat macam kita ni tak dapat. Maka dia akan buat di mana dia murah di mana di Kino ataupun di Jepang dia akan buat. Walaupun satu tempat itu adalah simbol kepada bangsa itu sendiri, maka dia tidak. Sebab tu kalau kita tengok di mana-mana negara, contoh di Timor Leste, dia satu bangsa yang kolok kita kata tak. Tapi dia akan buat di tempat yang berprestis untuk negara dia, macam pejabat dan menteri dan sebagainya, ketua negara. Dia buat sendiri walaupun ukiran itu tak biasa, tapi itulah dia. Identiti dia, itulah aku. Orang sendiri pun bangga dengan ukiran yang dia buat. Sebab itu aku. Mungkin kata tak lawa, mungkin kata tak elok, itu adalah aku. Sebab ukiran itu adalah simbol atau identiti. Kenapa kita nak bawa simbol orang lain mari stop? Di tempat kita yang kita mengatakan itu simbol kita. Potong takutnya. Jadi itu adalah tujuan saya sebagai, sebab soalan itu soalan berat tu. Maka saya kena bagi berat juga. Nah, kita kena bagi berat juga. Sebab ini adalah platform saya untuk menyuarakan perkara ini. Apa guna kita memperjuangkan? Sebab seni-seni yang macam ini adalah perjuangan. Tetapi olahan itu kita boleh tukar. Kita faham, tengoklah kalau nak buat rumah, tak apalah ukiran-ukiran yang tidak seberapa. Cik Azhar kata tadi, kalau ukiran yang level ni, kena level tu lah. Mesti kena pastikan, pihak berwajib kena pastikan level mana Pak? Nak buat 5 bintang? Pengukir itu mesti yang bertaraf 5 bintang. Kalau 6 bintang, kena jadi yang bertaraf 6 bintang. Kalau nak buat gelegar rumah, carilah level gelegar rumah. Mesti ada satu garis panduan daripada hak kerajaan sendiri pun. Nah, jadi ini saya nak sarankan kalau pihak kerajaan dengar, saya harap mereka boleh buat satu kajian semula untuk perkara ini supaya benda ini tidak berlaku ekspor. Bukan ukiran itu bukan hiasan macam hiasan bunga, macam hiasan bunga letak bunga itu. Jadi kalau bunga kemasan letaklah bunga raya. Kenapa letak bunga lini apa semua? Itu maksud saya lah. Jadi letak bunga yang ataupun motif-motif bunga yang ada kita. Dan kalau pelawat mari melihat kita datang melawat pun kita boleh menceritakan tentang motif bunga saja. Kalau kita bunga sari tak apa. Tapi kalau cakap pasal bunga dan maksud-maksud dalam itu sendiri. Kelopak 5 yang melambangkan 5 lutut Islam. Kelopak 6 dan sebagainya itu satu lingkaran-lingkaran itu memberi satu makna-makna yang sangat mendalam kepada bangsa kita, orang Melayu dan juga warisan kita. Itu yang saya nak tekankan. Okey, soalan terakhir Cik Azhar. Bagaimanakah untuk membawa warisan budaya ini untuk diaplikasikan di dalam industri? Contohnya di dalam seni bina dan seni rupa. Apa pendapat Cik Azhar? Baik, terima kasih sekali lagi. Ini adalah sisi tuan dulu ada sesi yang terakhir. Jadi sebelum saya melanjutkan untuk sesi ini, suka saya ingin berkongsi juga sekali lagi apakah sebenarnya yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu ini di dalam seni bina, dan juga seni ukiran, termasuklah seni rupa. Jadi sebenarnya mereka itu meninggalkan satu intelektual, satu peradaban ilmu apabila dikupas oleh orang-orang sekarang. Dan apa yang istimewa itu, kenapa kita tidak mengambilnya dan kita tak bawa? Kenapa kita nak tinggal? Sebab kita sudah kaji bahawa dia sudah istimewa. Kita sudah kaji bahawasanya dia adalah satu benda yang signifikan, satu penting dalam ilmu seni rupa dan seni bina. So harus kita kena bawa. Jadi perkara pokok yang kita boleh selidik daripada itu adalah mungkin tentang jati diri orang kita sendiri. Maksudnya kita sama-samalah kita membentuk jati diri. Pembentukan jati diri ini bagi saya
dia tidak berlaku dengan segera. Dia adalah berlaku dengan secara halus, kemudian dia jadi kuat. Jadi dalam pengalaman perjalanan saya di serata pelusuk yang saya pernah lalui, terutama tempat-tempat yang penting yang mempunyai nilai sejarah ataupun tempat bersejarah, yang mana bila kita bercakap dengan orang lokal di situ, kalau kita buat perbandingan dengan tempat itu, contoh kita ambil budak umur 15 tahun di sama-sama di tempat, contohlah saya kata di Siam Reap ada Angkor Wat, di Jawa itu di dekat dengan Borobudur itu adanya Candi Borobudur. Jadi kalau kita ambil budak-budak, saya pernah bercakap dengan budak umur 15 tahun dengan budak umur 15 tahun di tempat itu. Vocabulary ataupun kosakata, istilah bahasa sejarah yang diungkapkan terlalu banyak bagi orang berbanding dengan itu. Mana kita boleh awak cerita sedikit pasal sejarah yang ada di tempat kita tentang satu-satu tajuk. So kita tidak boleh nak melanjut. Apa yang ada dalam buku teks itu yang berarti istilah daftar istilah lain dan kosakata lain yang vocabulary tak cukup. Jadi apabila situ kita sudah tahu kan, bahawasanya orang kita ni tidak mengambil berat tentang modern. Apa salah? Di mana salahnya? So, alhamdulillah sebelum pada ini kita dapat tahu kata kerajaan nak kuat, nak menekankan tentang sejarah. Itu sebenarnya bukan bagus, terlalu bagus sebenarnya. Jadi disitulah sebenarnya pembentukan jati diri boleh berlaku. Dan bayangkan sekiranya vocabulary ini tidak cukup. Dah, macam mana dia nak bawa pergi kepada bidang-bidang lain? Saya pernah bercakap dengan Datuk Ahmad Tarmin misalnya. Masa itu kita orang berbincang pasal satu dokumentari. Dan dia pun setuju bahawasanya tentang kami membincangkan tentang vocabulary tadi. Jadi kita terlalu sedikit vocabulary yang diungkapkan oleh vocabulary yang begitu. Jadi macam mana bagi profesional yang ada sekarang ni, baik dari segi jurubina, arkitek ataupun bagi artis ataupun orang yang mempraktiskan seni rupa ini, so dia rasa macam tak penting nak ambil subjek-subjek daripada warisan ini untuk nak jadikan contemporary, gitu. Ya? Dari segi seni bina juga rasa tak penting sebab ini zaman moden, kita buat zaman moden saja. Tapi bila ada kesedaran, ada faham tentang benda itu, dia akan bawa dengan harmoninya betul. Boleh bawa. Sebab apa kita kata boleh bawa? Sebab tempat orang boleh bawa. Okey, saya bagi satu contoh. Saya suka pada satu bangunan. Contoh bangunan di Siam Reap tadi. Dia ada museum Siam Reap tadi. Dia tidak buat sebagaimana bangunan Angkor, dia buat moden. Tetapi kita tahu Allah. Dia punya elements itu cukup hijau untuk dimasukkan dalam buku. Jadi sebelum kita nak pergi lebih mendalam lagi, maknanya haruslah kita collect balik semula dari segi akar umbi, fundamental, dari segi sekolah, universiti, sehinggalah penyelidik. Maka buatlah satu orang kata satu yang penting dalam seni ukir. Sebab itulah kalau kita tengok dalam tajuk kita pada hari ini adalah seni ukir ini adalah merupakan satu teras kepada seni halus daripada moden hingga ke contemporary. Maknanya kalau sesuatu yang kita bincang terlalu pendek hanya sejam dalam forum, tetapi yang lebih lanjut lagi adalah bagaimana untuk melihat benda ini berpanjangan sehingga ke anak kita. Saya rasa setakat itulah yang dapat saya boleh lepaskan. Baik, terima kasih Zahab. Sangat bersemangat bekerja dengan Zahab untuk membincangkan tentang masa depan seni ukiran dan juga seni warisan Melayu itu secara keseluruhannya. Kita dapat dengar bagaimana
jati diri itu penting. Seni ukiran Melayu ini telah melalui proses evolusi yang lama. Kita punya sejarah yang panjang, namun dia masih diperhatikan. Tetapi bagaimana kita nak menyesuaikan dengan dunia kontemporari, itu satu isu. Isu yang kedua adalah pembinaan jati diri itu sendiri, kepentingan menjaga, memelihara seni warisan kita, bagaimana education dan pembelajaran itu penting untuk diterapkan, bagaimana asas kita daripada luar negara, bagaimana vocabulary masyarakat dibebani dengan negara kita sangat tinggi, dan beja pun kita bagaimana di luar negara seperti di Indonesia sendiri, bagaimana mereka sangat kuat dari diri dia, dan dari situ masyarakat dia sangat menilai tinggi budaya mereka berbanding dengan kita. Jadi banyak jauh lagi perjalanan kita untuk kita nak memperjuangkan warisan bangsa kita. Baik, akhir sekali terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel tokoh pakar dalam bidang seni ukir Melayu, iaitu Encik Azhar Ibrahim dan juga Encik Muhaizah Nordin, kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman dalam forum yang singkat ini. Kalau tidak kita perlukan lebih masa, tapi kita diberi masa sejam. Dan terima kasih dan tahniah juga diucapkan kepada Port Ipoh kerana menganjurkan program ini, dan demi kelangsungan budaya kita, dan diharapkan diadakan lebih lagi forum-forum seperti ini untuk kita mempromosi dan untuk awareness masyarakat terhadap seni budaya kita. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain masa, insyaAllah. Dan saya sudahi dengan budaya. Assalamualaikum.